Biasa marilah bersama kita mewajibkan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini untuk mengimarahkan masjid ini, seterusnya menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, ibadah kita, dan menjadi bekalan kepada kita untuk kita bertemu dengannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup di bulan Ramadan ini merupakan satu rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang kita lihat saja di sekeliling kita, bagaimana rakan-rakan kita, saudara-mara kita kadang-kadang hampir sudah Ramadan tetapi Allah ambil nyawanya. Maka dia tidak sempat untuk tiba di bulan Ramadan. Begitu juga masuk bulan Ramadan, sehari 2 bulan Ramadan, dia juga Allah ambil nyawanya. Mereka tidak sempat untuk menghabiskan bulan yang begitu besar rahmatnya ini. Jadi bila mana kita berada di keadaan ini, maka kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Salman Al-Farisi menceritakan bahawa pada akhir bulan Syaban Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabat mengenai kelebihan bulan Ramadan. Antaranya bulan yang penuh dengan keberkatan kerana ada padanya malam Lailatul Qadar, satu amalan bagaikan melakukan 7 kali amalan wajib. Besar amalan kita. Kalau kita buat satu amalan, Allah akan gandakan 70 kali. Ini sekurang-kurangnya 70 kali. Bayangkan kalau kita solat berjemaah 27, darab dengan 70, dan ada riwayat mengatakan didarabkan lagi menjadi 700, banyak. Jadi ini adalah salah satu galakan supaya kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara rahmat yang saya sebutkan tadi, bulan rahmat di bulan Ramadan ini, pertama sekali ialah kita berpeluang merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Maknanya pada siang hari kita berpuasa, mana pada malam pula kita tekun mengerjakan solat tarawih dan sebagainya, membaca Al-Quran, berzikir, dan beribadah kepada Allah SWT, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Hebat macam mana kita, tuan-tuan, tinggi macam mana pangkat kita, besar macam mana gaji kita, hebat macam mana pendapatan kita, tetapi bila kita tidak ada hubungan dengan Allah SWT, maka kita tidak hebat. Maka kita tidak akan mencapai kebahagiaan hati yang mana kita impikan dalam hidup kita ini. Kebahagiaan hati kita, maka kita tidak akan capai. Macam petang tadi sempat saya dengar Radio Hakim tu, bagaimana seorang yang glamour di Malaysia ini, kalau tuan-tuan pernah dengar nama Nilofa, kalau tuan-tuan dengar Radio Hakim petang tadi, dalam pukul 6 saya ingat tadi, bagaimana Nilofa ni dia telah berhijab, bertudung, kembali kepada Islam, dan dia bertudung. Dan apa yang dia cakap bila dia tanya dalam rancangan Usrah petang tadi, Usrah Radio Hakim, dia kata apa? Dia kata semua saya dah ada, nama saya dah ada, glamour saya ada, orang dah kenal semua saya, duit saya dah banyak, tajaan kat atas dia begitu banyak, berjuta-juta, tapi dia tidak mendapat kebahagiaan. Bila dia tidak dapat kebahagiaan, dia telah memilih yang betul, iaitu dia telah bertanya kepada seorang sahabat dia, rakan dia, yang mana rakan ini cuba rujuk kepada seorang ustaz. Kalau dia rujuk kepada seorang ustaz, ketika itu ustaz itu menunjukkan dia cara yang paling baik adalah kembali kepada Allah, dan dipanggil ada seorang guru datang ke rumah dia, mengajarkan dia surah Al-Baqarah. Bila ajar surah Al-Baqarah, dibaca surah Al-Baqarah itu, tafsir Al-Baqarah, beberapa ayat daripada tafsir surah Al-Baqarah itu, maka hatinya telah terbawa kepada Islam. Itu pun belum boleh bertukar lagi, tuan-tuan. Beberapa bulan selepas itu, akhirnya pada satu Ramadan yang baru ini, yang lepas ini, maka dia telah berhijab. Pergi ke pejabat, berhijab, maka orang semua terkejut tengok dia. Dia menceritakan bagaimana pengalaman dia, tidak mendapat apa-apa kebahagiaan, tidak mendapat apa-apa kepuasan, sehinggalah dia menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Izzati. Itu tujuannya. Kalau hebat pun takkan dapat apa-apa. Itu pengalaman kita. Kemudian yang kedua, merapatkan hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Di bulan ini, kita berpeluang merapatkan hubungan kita sama manusia melalui zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita bayar ketika mana masuk di bulan Ramadan ini, sehinggalah
solat hari raya itu sebagai pelengkap kepada puasa. Zakat ini walaupun sekadar satu kantang beras atau senilai dengannya, dia dapat menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Sebab itulah bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan tawaduk. Tawaduk ni artinya tidak sombong, ya, merendah diri. Ya, maknanya kita hebat macam mana pun, ya, kita merendah diri dengan membantu, ya, rakan-rakan saudara mara kita, saudara-saudara kita yang memerlukan, ya, fakir miskin ini. Kadang-kadang kita lihat dia miskin. Kebanyakan orang tuan, bila lihat miskin ni, hina lah pada dia. Sebenarnya miskin ini tidak hina. Miskin ini kadang-kadang lebih mulia daripada orang yang kaya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia bijak memilih jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang paling penting sekali. Jadi inilah peluang kita, ya, untuk merapatkan hubungan kita dengan manusia, iaitu dengan memperbanyakkan sedekah dan mewajibkan diri kita untuk membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan kekuatan rohani. Ya, walaupun orang berpuasa akan lemah fizikalnya, namun rohaninya, jiwanya akan bertambah kuat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat zaman dulu ada beberapa peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan, ya, seperti perang Badar, ya, yang berlaku dalam bulan Ramadan, ya, 313 tentera Islam menentang 1000 orang tentera musyrikin. Tetapi yang 313 ini menang, boleh mengalahkan 1000 orang tentera musyrikin yang lengkap dengan pasukan berkuda, senjata dan sebagainya. Sedangkan ketika itu tentera Islam yang 317 orang ini hanya mempunyai 2. Ya, setengah riwayat mengatakan hanya ada 2 tentera berkuda dan ada beberapa panah saja. Yang lain semua pedang saja. Tapi mereka boleh menang. Kerana apa mereka menang? Kerana semangat rohani, jiwa mereka begitu kuat sekali. Dan tidak mustahil kalau kita mengamati bulan Ramadan ini, kita juga akan mendapat kekuatan dan kita juga akan dapat menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Bila jiwa kita sudah tunduk kepada kehendak Allah SWT, maka tidak ada lagi alasan untuk kita hampir kepada Allah SWT. Ya, oleh itu tuan-tuan, gunalah peluang ini untuk kita mengutip, mengumpul dan mencari pahala sebanyak mungkin menjadi bekalan kepada kita. Dan di samping itu, mohonlah kekuatan kepada Allah untuk kita sentiasa istiqamah untuk melaksanakan ibadat kepadanya. Mudah-mudahan insya-Allah malam ini, ya, kita tahukan dulu tasbih ringkas kita ini, ya, bicara santai ini, ya, dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.